apabila kita sembelih dengan cara kita, dia keluar semua darah, bersih. Tidak ada toksik, tidak ada bakteria, tidak ada virus, semua bersih dan sesuai untuk makan. Ini syarat Allah, mesti ada hikmah. Berbeza dengan cara dia. Dia stun, dia guna electricity, voltage yang tinggi, tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya makan Pak Imam, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu selepas bulan Ramadan dan kita telah masuk bulan Zulqa'dah. Dan izinkan saya untuk menyebut tentang korban hari ini, iaitu ibadat korban serta sikap pejuang hak asasi manusia. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami kurniakan pada dikau Muhammad Al-Kautsar, dan hendaklah dirikan sembahyang, dirikan solat untuk Tuhanmu kepada tahun dikau, dan berkorbanlah. Dan sesungguhnya orang yang menjadi kau, mereka lah yang akan terputus zuriat mereka. Ahli tafsir mengatakan Al-Kautsar itu ialah sungai di dalam syurga yang mengalir ke dalam kolam bagi Rasulullah. Al-Hud yang mizaban yaumul qiyamah fi khadih, iaitu dua sungai yang mengalir masuk ke dalam sebuah kolam. Al-Kautsar ialah kurniaan Allah kepada Rasulullah dan untuk para umatnya. Dan fasholli rabbika wanhar, adalah bersyukur lalu kita bersolat serta berkorban. Korban ialah syariah. Dan kita lihat bagaimanakah dalam konteks ini korban yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam peristiwa haji al-wada baginda Rasulullah. Baiklah, kita mengucapkan selamat berangkat ke tanah suci kepada semua jemaah yang telah yang dipanggil untuk menjadi Dhuyuf Rahman pada ini. Mudah-mudahan mereka kembali dengan haji yang mabrur. Mari kita buat sedikit rekasan peristiwa haji yang bermula di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan itulah wukuf. Kemudian dalam ini kita daripada Mekah dan kita ke Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan orang Malaysia pukul 8 Zulhijjah telah berangkat ke Arafah. Kemudian selepas kita wukuf, malamnya kita bertolak ke Muzdalifah. Kemudian ke Mina. Di Mina melontar jamrah Aqabah pada hari yang pertama, hari An-Nahr ataupun hari korban. Lepas itu bertahlul ataupun kita berkorban. Dalam konteks Rasulullah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah pada hari wukuf, Rasulullah berkhutbah di sekarang kita panggil Masjid Al-Mirah, dan pesan Rasulullah yang barangkali kita sebut pada terlepas, bagaimanakah pesanan terakhir bagi Rasulullah untuk umat, sekalian umatnya. Dan bagi ahli jemaah Malaysia, kita diletakkan di kawasan paling hujung di Padang Arafah. Kita diletakkan paling hujung di Padang Arafah. Barangkali lepas kita itu tidak ada lagi khemah untuk jemaah. Tetapi sebelum ini, kalau tuan-tuan pergi dalam 10 tahun lepas atau 20 tahun lepas, tempat kita ialah bebas dan kita selalu letak di kawasan Bukit Jabal Rahmah. Tetapi sekarang, inilah suasana jemaah haji kita. Suasananya sangat dhaif dengan khemah yang lama dan masyarakat ataupun jemaah haji yang sangat ramai. Itulah suasana yang dialami dalam beberapa tahun lepas. Sekarang barangkali lebih baik, wallahu a'lam. Dan pada hari Arafah, Rasulullah bersabda, "Qul yaumil Arafah." Doa yang terbaik. Dan sebaik-baik doa pada hari Arafah. Wa ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dan Rasulullah mengatakan yang terbaik yang saya sebut, saya doa dan para rasul sebelum saya ialah doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. Dan diulang berkali-kali. Doa Arafah, walaupun ini ialah
Untuk di Arafah, kita di negara kita juga pada hari yang sama kita boleh lakukan doa yang sama berulang-ulang, dan itulah sebaik-baik doa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kita selalu baca. Baru saja kita baca tadi. Tuan-tuan, selepas padang Arafah kita akan ke Muzdalifah, Masyarah. Kemudian kita akan ke Mina. Di Mina lah kita akan melontar Jamratul Aqabah sebagaimana Rasulullah lakukan perkara tersebut. Ini pemandangan di Masyarah ataupun di Muzdalifah. Sekarang suasana juga tidak kondusif, padat, dan jutaan manusia berhimpun pada masa yang sama. Ini pada malam, kita bermalam di Muzdalifah. Esoknya kita akan bergerak ke Mina. Pagi-pagi Rasulullah bergerak ke Mina selepas solat subuh di sini. Dan batu yang tuan-tuan lihat di sini ialah tempat Rasulullah berdiri dan membuat sedikit khatabah pada hari tersebut. Kemudian Rasulullah dengan para sahabatnya bergerak ke Mina. Di Mina Rasulullah, sebagaimana dalam sirah, sekarang umat Islam diletakkan di Mina, seperti itu. Juga tidak kondusif, sangat-sangat dhaif untuk jumlah yang ramai dalam khemah yang sangat terhad. Bagi Rasulullah terus ke Aqabah, ke Mina, dan terus ke Jamrah. Dan inilah pemandangan umat Islam, lebih lagi umat Islam Malaysia yang datang ke Mekah dengan muassasah sangat-sangat dhaif. Tempat yang sangat terhad, tempat yang sempit, panas, dan itulah tuan-tuan yang ada lebih rezeki, elakkanlah muassasah, barangkali ambillah package yang lebih baik supaya kita sempurnakan ibadah kita dengan lebih sempurna, dan setiap perbelanjaan kita akan dibalas oleh Allah SWT. Lagi banyak yang kita belanjakan di sana, lebih banyaklah kita dapat ganjaran. Mudah-mudahan demikian. Ini pandangan Mina. Pandangan Mina asalnya di antara dua banjar gunung, sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan Mina adalah di antara dua banjar gunung. Tetapi sekarang oleh kerana keperluan, maka kita keluar daripada gunung dan sampai ke Ma'asir. Itulah suasana yang ada sekarang. Dan saya dipahamkan 2 tahun lepas kita telah berpindah tempat yang lain lagi, sebab tempat ini sangat penuh. Tempat kita lihat sangat-sangat sudah padat, khemah sudah tua, dan kemudahan sangat-sangat tidak memuaskan. Tandas yang dikongsi oleh ratusan, ribuan jemaah haji memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Itulah suasana haji dan tuan yang pergi, kekuatan, tenaga dan fizikal, spiritual dan keimanan, kesabaran, itulah yang kita perlukan. Kita juga pada pagi 10, pada hari Nahar, hari raya haji kita di sini. Pada hari tersebut kita menuju ke Jamrah dan melontar sebagaimana Rasulullah juga melakukan demikian. Sekarang Jamrah kita telah begitu canggih, dibina oleh arkitek daripada British yang telah diberikan laluan-laluan tertentu, ada 3-4 tingkat. Setiap daripada kumpulan itu tidak sampai ke Jamrah Aqabah pada tingkat yang sama, masing-masing melalui tingkat yang berbeza. Kalau tak silap saya, orang Malaysia daripada Malaysia, mereka akan sampai tingkat yang paling atas. Orang Arab tingkat yang kedua, Pakistan yang ketiga, dan kita tidak bertemu lagi. Jadi selepas saja melontar, maka kita kembali ke tempat kita untuk seterusnya. Dalam konteks Rasulullah, dalam sirah dikatakan annahu rama sama jamrat. Rasulullah melontar yauman nah wa tusamma jamratul aqabah. Rasulullah melontar 7 balingan di Jamratul Aqabah pada hari Nahar, iaitu hari 10 Zulhijjah. Wa waqtaha ba'da tulu' syams, selepas terbit matahari, yauman nah, pada hari kurban, pada hari 10 Zulhijjah. Suma nahar, kemudian Rasulullah berkorban. Rasulullah mengatakan bahawa nahartu hahuna, saya korban di Mina. Wa Mina kullaha manhar, dan seluruh kawasan Mina ini tempat korban. Dan sekarang sudah ada bangunan-bangunan yang kerajaan Saudi telah lengkapkan dengan peralatan yang canggih, tempat penyembelihan yang melibatkan ribuan pekerja, dan daging ini diedarkan mengikut yang telah ditentukan oleh syariah. Dan itulah yang disebut, dan sekarang kita lihat setiap tingkat itu Jamratul Aqabah
tempat yang tingkat berbeza. Dan ini satu tingkat daripada Jamratul Aqabah dan diperbesarkan. Dan sekarang tempat ini agak luas dan tidaklah sebagaimana yang kita pergi 10 tahun lepas. Ini memberikan keselesaan. Aliran flow jemaah hanyalah satu aliran, yang keluar satu aliran, dan ini untuk mengelakkan daripada kejadian yang tidak dikehendaki. Dalam sirah dikatakan sabita anhu sallallahu alaihi wasallam annahu lamma ramal hajar yaumul aid, yang Rasulullah melontak Jamratul Aqabah pada hari raya kita, pada hari Nahar disebut itu. Rasulullah mencukur kepalanya dan menyembelih sembelihannya. Tuan-tuan, berapa banyakkah sembelihan Rasulullah pada hari haji terakhir? Rasulullah menyembelih 63 ekor unta. Sebagai simbolik kepada usia baginda ketika itu 63 tahun. Rasulullah membawa 100 ekor unta. Dan Rasulullah menyembelih sebanyak 63 ekor unta. Dan selebih lagi diminta Sayyidina Ali yang menyembelihnya. Dan itulah yang disebut dalam sirah. Kemudian Rasulullah bercukur. Dan ada juga yang bergunting. Rasulullah mengatakan yang dalam Allah marham al-muharrikin thalatha marat. Dan Rasulullah kata, ya Allah berilah rahmat kepada orang yang bercukur. Ya Allah berikan rahmat kepada orang yang bercukur. Ya Allah berilah rahmat kepada orang yang bercukur. Dan akhir sekali Rasulullah mengatakan, berilah rahmat kepada orang yang, maaf saya, orang yang bergunting. Pada ketiga Rasulullah katakan, berilah rahmat kepada orang yang bergunting. Maksudnya bercukur lebih afdal. Kita bercukur di Mina, dan lepas itu apakah yang Rasulullah lakukan? Rasulullah membuat satu khutbah yang cukup indah pada hari tersebut. Kita saksikan ataupun kita ulang kembali khutbah baginda Rasulullah di hari Nahar di Mina. Inna zaman qad istadar kahati yawma khalqas samawat. As-sanah 12 syahran min 4 hurum. Salasu mutawallit Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab mawdhu alladhi baina Yamadi wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman telah beredar sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Allah mula ciptakan langit dan bumi. 1 tahun di sisi Allah ialah 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan haram, Arba'atun Hurum, 4 bulan haram yang diharamkan kita berperang. Dan Rasulullah berikan apakah bulan tersebut? Dzulqa'dah ini bulan haram. Sekarang bulan haram sekarang. Tidak boleh kita bertumpah darah, tetapi umat Islam dibunuh sentiasa pada bulan yang diharamkan peperangan ini. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram, 3 bulan ia beturutan. Dan Rasulullah mengatakan Rajab mawdhu alladhi baina Jamadi wa Sya'ban, sebab Rajab ini berada di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. 4 bulan yang diharamkan peperangan, kecuali kita diperangi. Dan Rasulullah bertanya, ayu syahrun hadza, ini bulan apa? Apakah Rasulullah tak tahu ini hari apa? Ini cara Rasulullah sampaikan mesej yang besar. Ayu syahrun hadza. Maka kami katakan Allah Rasulullah a'lam. Dan para sahabat mengatakan Rasul dan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah, sehingga pasal kata hatta zanna annahu sayusamihi biwari ismih. Kita sangka Rasulullah nak letakkan nama lain. Tetapi lepas itu Rasulullah kata, alaysa Dzulhijjah, apakah ini bukan Dzulhijjah? Apakah ini bukan Dzulhijjah? Bala, kami menjawab bala. Kemudian alaysa al-badah, apakah ini bukan bumi haram? Kata Rasulullah. Qulna bala, bahkan inilah bumi haram. Yamin hadza, ini bulan apa? Yamin hadza, ini bulan, ini hari apa? Qulna Allah Rasuluhu alam, dan Allah dan Rasul yang tahu, kata kami. Fasakatah hatta zanna anhu sa'ismi bighairi isbih. Dan Rasulullah menjawab kemudian, alaysa yaumul nahr, apakah ini bukan hari korban? Qulna bala, dan kami jawab bahkan benar. Dan apakah Rasulullah sebut? Fa inna dimakum wa amalakum wa aradakum alaikum haram karmatiha ibakum hadza wa fi balikum hadza wa fi syarkum hadza. Ini ialah ucapan khutbah Rasulullah di Mina ketika hampir untuk berkorban. Sesungguhnya darah kamu, harta kamu, maruah kamu, kemuliaan kamu haram untuk dicerobohi. Sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan bumi ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Dan Rasulullah berpesan 3 perkara asas, hak asasi manusia, ialah harta, nyawa, dan kemuliaan kita. Tetapi ketiga-tiga ini sedang diceroboh setiap hari. Umat Islam diceroboh hak asasi manusia, dima, darah,
amwalakum, dan harta mereka, serta aradakum, serta kemuliaan mereka diceroboh di mana saja. Dan pesan Rasulullah sangat penting. 3 perkara ini menjadi hak asasi manusia. Tuan-tuan, dalam hadis yang dikatakan oleh Muslim, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar salasan wasitin. Sebagaimana saya sebut tadi, Rasulullah berkorban 63 ekor unta. Wa amara Aliyan radhiyallahu anhu ay yazbahu al-baqi, dan Ali menyembelih selebihnya. 100 tolak 63 27 diserahkan pada Ali untuk sembelih, dan Rasulullah menyembelih sebagai simbolik sebanyak usia baginda, iaitu 63 tahun ketika peristiwa haji terakhir. Dan bercukur, Rasulullah berdoa kepada orang bercukur 3 kali, dan kita juga boleh bergunting. Dan apa salahlah kita bercukur hari ini. Handsome, bercukur ni memang itu satu peluang yang cukup indah. Bercukur pada hari Nahar. Kemudian Rasulullah terus ke Mekah. Tetapi jemaah haji Malaysia tidak dibenarkan sebab terlalu ramai. Demi keselamatan, jemaah haji minta jemaah haji Malaysia stay di Mina. Tetapi selain pada orang Malaysia, kebanyakan mereka kembali ke Mekah mengadakan tawaf ifadah. Ini tawaf rukun. Selepas tawaf ifadah, mereka yang belum sa'i lakukan sa'i. Kemudian selepas itu mereka boleh kembali semula ke Padang, ke Mina untuk hari-hari tasyrik. Demikianlah Rasul lakukan. Pada hari pertama, annahu fi yaumil awal min ayyamit tasyrik, raman Nabi 21 jamrah. Hari pertama, hari tasyrik, Rasulullah melontar 21 biji untuk 3 jamrah. Aqabah, Wusta, dan Sughra. Dan kemudian wafil yaumil tsani, pada hari kedua tasyrik, Rasulullah juga rama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam 21 jamrah, dan Rasulullah juga melontar 21 biji batu untuk 3 jamrah, 7. Jamrah Aqabah, Wusta, dan Sughra. Dan selepas itu hari yang ketiga, wa ma fi yaumil tsalits min ayyamit tasyriq, Rasulullah lakukan perkara yang sama. 21 jamrah biji batu kecil, tuan-tuan. Jangan besar sangat besarnya. Besar, syarat ialah sebagai melontar. Dan 3 jamrah, 7. Kemudian selepas itu barulah selesai hari yang ketiga tasyrik, kemudian kembali semula ke Mekah. Ini sejarah baginda Rasulullah. Ketika berada di Mina, para sahabat bertanya Rasulullah, saya bercukur dulu, kemudian saya berkorban. Ada yang tanya, saya berkorban dulu, saya bercukur. Kata Rasulullah, tak apa, boleh mana-mana dulu. Hari ini mana-mana boleh lakukan apa saja, sama ada bercukur dulu ataupun bergunting kemudian berkorban. Korban dulu pun tak apa. Dan Rasulullah memberikan jawapan, tidak ada la haraj, tidak ada halangan. Termasuklah kalaulah melontar dulu pun tak apa, kemudian pun tidak apa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tuan-tuan yang semati, sekarang kita tumpukan pada korban. Sekarang tempat penyembelihan telah disediakan oleh kerajaan Saudi dengan canggihnya. Ini sebahagian daripada rumah maslah, iaitu rumah tempat sembelih, tempat lapah. Dan di dalamnya terdapat alat-alat. Jepun telah menyediakan peti sejuk yang canggih untuk disimpan daging sebelum diekspor ataupun sampai ke negara yang memerlukan. Sebelum ini, korban di Mina tidak boleh dipindahkan. Pada tahun 1930 dulu, kita lihat bila dikorban, mereka tinggalkan di situ. Makan yang selebihnya tidak dibawa ke tempat lain. Tapi sekarang ada fatwa yang mengatakan boleh dibawa keluar, dan sekarang telah diekspor ataupun dibawa ke negara-negara yang miskin. Itu dilakukan sekarang. Marilah kita juga tengok sikit syarat-syarat korban. Korban ini untuk binatang yang disebut sebagai binatang bahimah al-anam, iaitu al-ibil, unta, al-baqar, lembu, dan al-ghanam, kambing biri-biri. Kambing dan kambing biri-biri. Usia pula, kalau fiddah ni, biri-biri 6 bulan usianya minimum. Kambing emas, kambing 1 tahun. Kemudian kalaulah al-baqar, lembu 2 tahun. Kalaulah ibil, 5 sanawat, mesti mencapai usia 5 tahun baru boleh digunakan untuk korban.
Korban ini tidak boleh cacat, tidak boleh buta, tidak boleh arjak, tidak boleh tempang, dan tidak boleh ada keaiban yang ketara. Kalau tak ketara tidak masalah, tapi kalau ketara tidak mencacatkan, mengurangkan dagingnya, maka ini tidak adalah makruh. Tuan-tuan yang hormati. Apakah hukum berkorban? Ada dua pandangan. Mazhab kita ialah sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Tetapi dalam mazhab yang lain wajib. Dalam mazhab Hanafi umpamanya wajib bagi mereka yang berupaya. Wajib bagi mereka yang berupaya, tidak ada pilihan. Tetapi mereka yang tidak berupaya tidak disyaratkan. Tetapi dalam mazhab kita hanyalah sunat muakkadah. Marilah kita sama-sama rebut peluang ini. Harap-harap masjid ini suara ini juga ada beberapa ekor korban barangkali. Dan kita sama-sama melakukan manasik ataupun nusuk ataupun dia ada kaitan dengan korban yang dikaitkan dengan haji, dan walaupun di luar daripada tanah haram juga kita melakukan perkara sama. Allah mengatakan bahawa supaya kita bersyahadu manafahum wasqasmullah fi ayyamin ma'lumatin ala marzaqahum min bahitanam, supaya kita menyaksikan manfaat bagi mereka serta mengingati nama Allah pada hari-hari tertentu di atas apa yang Allah berikan rezeki kepada kita daripada binatang ternakan. Makanlah daripada korban tersebut. Fakulu minha, dan makanlah daripada korban tersebut. Wa ta'lamu ba'sal fakir, dan daging itu hendaklah dibagi juga kepada orang fakir, orang yang memerlukan. Dan sekarang apa yang saya nak sebutkan di sini adalah kita dikritik oleh antarabangsa sekarang. Umat Islam sangat zalim. Bangsa satu mencadangkan supaya diharamkan korban. Sedangkan mereka juga menyembelih. Tetapi mereka betul-betul aim kepada Islam bahawa kita melakukan penyembelihan dan kita adalah manusia yang zalim. Bagaimanakah kita harus sikap kita dalam mereka? Umpamanya dalam ucapan setiap pendakwah kita di barat. Dr. Zakir Naik umpamanya sentiasa di-attack kenapa Islam zalim. Kenapa Islam menyembelih. Dan sentiasa ditanya dalam setiap ucapan. Kita juga ditanya oleh mereka, dan apakah jawapan kita? Dan Dr. Zakir mengatakan, doktor menasihatkan kita makan makanan yang seimbang. Makan ini daripada protein, daripada karbohidrat, daripada yang lain-lain. Oleh sebab itu, makanan seimbang ini mengandungi daging. Sebab Allah ciptakan haiwan, ciptaan dia ada 3 kategori. Satu, binatang yang makan daging, seperti singa, harimau. Ada binatang yang Allah ciptakan hanya makan rumput, tak makan daging. Dan manusia berada antara kedua saja. Manusia makan semua. Itu nikmat yang Allah beri pada manusia. Sifat binatang yang makan daging ada taring tak majak. Sifat binatang yang makan rumput saja, gigi dia gigi yang rata, tidak ada taring. Manusia ada dua-dua. Itu jawapannya. Dari segi tabi'i, manusia ada dua-dua. Ini gigi lembu, tidak ada, dia hanya gigi yang depan. Tidak ada taring. Tapi singa ada taring. Sebab dia makan daging. Itulah tabi'i yang Allah tentukan pada setiap makhluk. Ada apa manusia? Dia ada dua-dua. Ada taring, ada gigi yang rata. Maksudnya, nature, tabi'i, manusia makan daging. Dan makan sayur. Makan sayur-sayuran, makan karbohidrat, makan segala-gala. Dan manusia Allah berikan makan lebih pada yang lain. Kita boleh makan semua. Yang ada binatang makan daging, ada haiwan makan rumput, kita makan dua-dua. Dan nasi biryani kita sangat-sangat enak. Tetapi ada sebahagian masyarakat yang hakkan diri mereka makan vegetarian semata-mata. Kalau kita ikut dari segi piramid makanan tadi, makanan tidak seimbang. Yang kita Islam makan itulah yang seimbang. Kita makan sayur, kita makan buah-buahan, kita makan protein, kita makan karbohidrat dan sebagainya. Dan setiap itu mesti ikut piramid, dan itulah nasihat para doktor. Dan makan daging ialah sebahagian daripada tabi'i kehidupan mereka yang ditentukan dengan nama herbivore ataupun omnivore ataupun carnivore. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda supaya kita menyembelih dengan ihsan. Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita lakukan setiap perkara dengan ihsan. Wa idza qatatum ahsanu al-qatlah. Kalau kamu bunuhlah dengan ihsan. Wa idza zabahtum
fahsanu az-zabihah. Sekiranya kamu sembelih dengan fahsanu, dengan sebaik-baik, dengan ihsan. Wa yahadda ahadukum syafratahu wa zabihatahu. Hendaklah dia tajamkan pisaunya setajam. Rasulullah pesan, wa yahadda ahadukum syafratahu, dan pisau itu mesti tajam. Wa zabihatahu, dan sebelum sembelih rehatkan binatang itu. Kalau Malaysia tuan-tuan, dia ikat lembu tu sampai tercekik. Rasulullah pesan, rehatkan, carilah cara supaya binatang disembelih itu tidak dalam keadaan terseksa. Sebab Rasulullah sebut walirah zabihatahu, dan biarlah binatang sembelihan kita itu dalam keadaan relax. Ada hikmah. Dan apa yang dikondem oleh barat, Islam menentukan cara yang sangat-sangat indah. Syarat dalam mazhab kita mesti memutuskan 3 jenis. Antaranya mesti memutus halkum. Halkum ialah saluran makanan. Muri ialah udara, makanan udara, dan wajdain. Wajdain ini yang dua orang darah. Kita panggil salur darah, salur nadi. Salur darah dan nadi ini harus diputuskan kedua-duanya. Tetapi dalam satu riwayat yang wajib adalah 2 tadi, iaitu halkum dan muri. Tetapi dalam kebanyakan jamhur, 3 syarat ini harus kita selesaikan. Wajdain dan halkum dan ruang udara harus diputuskan. Itu jamhurnya. Tuan-tuan, setiap lelaki harus kita tahu sembelih. Lelaki yang tak tahu sembelih tak macho. Tak macho langsung. Badan hebat tapi takut penyembelih. Jangan pilih suami. Kekuatan lelaki tuan-tuan, machonya kita boleh sembelih. Bawalah unta, lembu, kebau lah. Ayam, ini ayam takut. Kenapa tak boleh sembelih? Tak boleh tengok darah lah. Malu tuan-tuan, kita lelaki tak tahu tengok darah. Tepuk darah. Tuan-tuan, apakah jawapan Islam? Allah melantik kita menjadi khalifah di atas muka bumi. Dan Allah memudahkan setiap ciptanya untuk kita. Dan kita harus lakukan dengan penuh tanggungjawab syariah dan kerana Allah. Allah mengatakan wasahalakum ma fis samarat. Allah permudahkan kepada seluruh yang langit dan bumi. Allah wasahalakum ma fis samarat wa ma fil ardi jami'an. Allah berikan seluruhnya, jami'an, seluruh langit dan bumi untuk manusia. Dan kita latih sebagai khalifah. Binatang Allah berikan kita untuk jaga dia. Kita beri makanan dan bila perlu disembelih dengan syariat kita. Inna fi zalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Inilah tanda-tanda ayat bagi mereka yang berfikir. Itu jawapan yang diberikan oleh Dr. Zakir Naik. Sekarang Australia. Australia dulu baik-baik. Dia ekspor kita lembu, kambing, biri-biri, unta boleh ekspor. Tapi sekarang ada orang Malaysia. Ada orang Indonesia. Mereka sebut mereka lah pencinta alam semesta. Mereka pencinta haiwan. Mereka pergi ke Australia, mereka katakan jangan hantar lagi kambing ke Malaysia sebab orang Malaysia sangat zalim. Dia akan sembelih, tahu tak? Darah keluar memancut-mancut. Siapa yang pergi? Antaranya lah orang sama seperti kita. Mereka lah kumpulan pejuang-pejuang, kononnya pencinta haiwan. Dan sejak itu Australia tidak ekspor lagi unta pada kita. Dulu Australia ekspor unta banyak pada kita. Tetapi ada mereka yang pergi, kononnya mereka lah pejuang kemanusiaan, pejuang haiwan, pencinta haiwan, dan mereka mengatakan Islam zalim. Subhanallah. Kita zalim, kita kata kita zalim di atas apa yang Allah izinkan. Tuan-tuan, lembu juga asalnya diekspor ke Mekah, dihantar ke Arab Saudi, sekarang mereka tidak ekspor lagi. Pencinta haiwan inilah yang pergi buat satu petition kepada kerajaan Australia, jangan hantar ke Jeddah, jangan hantar ke Mina, jangan hantar ke Malaysia, jangan hantar ke Indonesia. Dan sebahagian daripada pengekspor lembu Australia, termasuk aku, walaupun sebahagian masih lagi melakukan, dapat sebahagiannya. Itu sebab kita mendapat bekalan lembu yang terhad sekarang. Harga pun meningkat. Seekor lembu pun sudah mencapai 5,000 atau 6,000. Kalau dulu 1,000, 2,000 saja seekor. Tuan-tuan yang hormati, Australia telah tidak mengekspor lagi. Secara resmi mereka tak ekspor lagi daging, kalaulah tujuan untuk hari raya korban. Ini mesti ada mereka yang datang. Sama ada mereka Islam atau bukan Islam, mereka bersatu untuk
memberitahu kerajaan Australia, jangan hantar ke Malaysia, jangan hantar ke Jeddah, jangan hantar ke Indonesia, sebab mereka akan sembelih. Darah keluar, macam-macam mereka keluar dalam YouTube dan sebarkan pada dunia. Islam ganas mereka. Habis mereka makan daging macam mana? Burger King itu, dia makan daging daripada mana? Mari kita lihat. Tuan-tuan semati. Ini pejuang-pejuang mereka. Tengok kalau ada orang kita belakang. Seluruh dunia mengeluarkan satu bantahan. Jangan ekspor lagi binatang kepada negara Islam. Dan ini sangat sensitif, tuan-tuan. Tetapi pejuang-pejuang ini, kononnya pejuang, mereka pergi ke Australia dan menuntut kerajaan Australia, jangan hantar lagi kambing, lembu, apatah lagi unta. Unta hari ini kita tak lihat lagi. Dulu Australia memang ekspor unta sebanyak-banyak. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Sebab kumpulan ini. Mereka sebut mereka di Human Society. Mereka adalah Animal Rights Group. Mereka adalah pencinta haiwan. Mereka adalah pejuang haiwan dan sebagainya. Kumpulan ini sedang berluasa dengan berbagai-bagai nama NGO di atas muka bumi. Mereka mengatakan kalau kita makan KFC, maksudnya kita menganjurkan pembunuhan ayam dan sebagainya. Sedangkan Islam, Allah telah wasahar tasrih pada kita haiwan kita sebagai khalifah untuk sebagai nikmat untuk kita sembelih, dan itulah rezeki Allah supaya kita sembelih dengan nama Allah dan sebagainya. Perancis antara negara pertama selepas Australia yang mengharamkan. Oleh sebab itu tak boleh lagi sembelih di Perancis. Di Perancis tak boleh lagi sembelih secara terbuka. Saya juga ada pengalaman, saya pelajar dulu di England. Hari Christmas kami beli ayam turkey yang besar tu. Kita pergi ke ladang dia, kita kata nak live turkey. Dia kata macam mana nak live turkey? Tapi kita bawa balik ke kampus, malam kita sembelih. Bila sembelih ayam tu lari, kita tahu. Tak mati. Lari, kita kejar. Mak Saleh tengok, report polis. Nak sembelih ayam pun kena report polis, tuan-tuan. Tak boleh kita sembelih pada sebarangan. Dan apatah lagi, Perancis, apabila dikaitkan dengan Islam, mereka mengharamkan. Sembelih adalah zalim. Inilah dakwaan mereka. Oleh sebab itu bagaimana kita induk untuk melakukan ibadah korban yang ada dalam syariat kita. Di Perancis barangkali tidak mungkin lakukan. Di Switzerland tidak mungkin lakukan. Di Australia saya tak pasti. Di England katanya boleh tapi sangat terhad. Ini Persatuan Veterinary British. Dia mengatakan bahawa untuk menyembelih binatang ini mesti guna stunning. Stunning ini mesti lalui elektrik. Kalaulah umat Islam nak sembelih, boleh, tapi pensan kata lembu itu. Lembu itu kena pensan dulu, barulah sembelih. Ayam yang restoran segera di England, mereka lalukan aliran elektrik. Ayam yang segar tadi, kena aliran elektrik tadi, stunning, mereka stun. Dan ayam ini pensan. Kemudian, kalaulah orang Islam nak makan, dia sembelih. Sembelih itu, ayam ini dah tak bergerak, tuan-tuan. Setiap restoran segera di sana, ada franchise-nya. Terpaksa ikuti peraturan tersebut. Itu sebab kita beli ayam di restoran segera, kita goreng drumstick, celup tepung, goreng, gigit keluar darah. Sebab kenapa? Sebab kita sembelih ketika dia pingsan. Jantung sudah tidak bergerak. Dan toksik berada di dalam badan daging tersebut. Dan ini peraturan dikeluarkan oleh Veterinary British. Tuan-tuan, kita tanya dia. Kalau syarikat ataupun Persatuan Veterinary British tidak bagi kita sembelih secara kita, bagaimanakah restoran-restoran dia jual daging? Burger King terkenal pada seluruh dunia, ke seluruh dunia ada Burger King. Dan sumbernya lah daging haiwan. Mereka hanya kritik kita, tetapi apakah mereka juga terlibat dengan sama? Mereka dapat standar. Ini adalah restoran daging steak yang terbaik di London, tuan-tuan. Ini standar. Daging. Burger King. Daripada hujung Amerika sampai ke hujung Jepun ada Burger King. Di Rusia pada Burger King. Dari mana daging? Kalau dia condemn umat Islam dan mereka juga melakukan sama. Sorry. McDonald di Amerika, tuan-tuan. Ini setiap titik itu McDonald. Tidak ada ruang di Amerika tidak McDonald. Simbol Yahudi. Di Malaysia franchise dia orang Melayu.
tetapi syarikat atasnya lah mereka. Ini McDonald. Dan McDonald terlibat dengan penyembelihan besar-besaran. Kalau kita umat Islam sembelih korban untuk orang miskin, tapi mereka sembelih untuk orang kaya. Yang melakukan kerja ini, yang punya restoran McDonald, yang punya Burger King, mereka yang billionaire dan menjamu orang yang kaya. Mereka juga membunuh hewan. Kita korban, kita kepada orang miskin. Mereka yang fakir, al-ba'is al-fakir. Dan itu hujah kita, tuan-tuan yang mati. Apabila mereka condemn kita sembelih, ada satu uji kaji dilakukan di Universiti Hannover di Jerman. Mereka sembelih cara Islam dan banding dengan sembelih cara bukan Islam. Dan cara Islam ini mereka letakkan ECG, tuan-tuan. Kita pergi ke doktor letak ECG di sini untuk rakamkan jantung kita. Letakkan di kepala kita untuk rakamkan sakit, gelombang keluar daripada otak kita. Letak kepada kambing, kemudian sembelih. Dan doktor yang melakukan ini bukan Islam, namanya Dr. Wilhelm Schultz. Dan dia orang profesor Jerman. Dia sembelih cara Islam, sembelih cara bukan Islam. Sembelih cara Islam, dia letak EEG di kepala. EEG ialah untuk rekod sakit. Kemudian dia letak ECG di dada untuk tengok jantung bergerak. Sembelih. Keputusannya berikut, tuan-tuan boleh baca. Pada 3 second pertama, bacaan EEG kosong. Sembelih 1, 2, 3 second pertama, EEG kosong, maksudnya binatang tak sakit langsung. Kemudian jantung berdenyut terus, walaupun sudah disembelih, jantung masih berdenyut dengan laju, keluar darah seluruhnya. Dan daging disembelih cara Islam bersih, sebab seluruh toksik keluar, bakteria keluar, virus keluar. Kemudian dia rekod, tengok monitor dia sakit sampai mana, sampai akhir tak sakit. Dia tak percaya. Bagaimanakah tak sakit sembelih pisau tajam? Dia cari sebab. Sebabnya macam electricity ni, kita tutup switch semua mati. Bila dipotong 3 syarat tadi, warjirain ataupun salur darah dan 3 salur tadi, maka nerve sistem saraf kita terputus. Bila terputus, rupa-rupanya sakit otak yang rasa. Kalau lah terputus, headquarters dia putus, dia tak rangsang langsung sakit. Itu penjelasannya. Kambing, lembu yang disembelih dengan cara Islam langsung tak sakit. Tak percaya, dia ulang sekali lagi. Memang tak sakit langsung. EEG kosong. Hikmah ilahi. Kemudian daging yang jantung masih bergerak, tak pernah sama seperti sebelum sembelih. Dia bergerak dengan aktif, mengeluarkan segala darah. Dan tuan-tuan, darah bersih, daging bersih. Berbeza dengan daging kita beli di supermarket di luar negara. Daging itu berat. Nak test yang sembelih dengan Islam, dengan sembelih dengan cara elektrik, kita ambil daging letak dalam bekas. Yang timbul itu cara Islam. Yang tenggelam itu bukan cara kita, walaupun dilakukan oleh orang kita. Sebab apabila kita sembelih dengan cara kita, dia keluar semua darah, bersih. Tidak ada toksik, tidak ada bakteria, tidak ada virus, semua bersih dan sesuai untuk makan. Ini syariat Allah, mesti ada hikmah. Berbeza dengan cara dia. Dia stun, dia guna electricity, voltage yang tinggi, tuan-tuan. Stunning disebut. Dia stunning dan gunakan alat sama, EEG, ECG. Bila kena stunning, kena electricity, voltage yang tinggi, jantung berhenti bergerak, diam, mati. Tetapi otak menunjukkan kesakitan yang sangat tinggi, maksimum. Bila kena stunning, jantung tidak bergerak, tetapi otak sakit. Maksudnya binatang yang disembelih dengan cara barat sangat sakit. Dan mereka masuk cara stunning. Mereka masuk di antara electricity. Dan digunakan voltage yang tinggi, menyebabkan kesakitan sangat-sangat tinggi. Otak jantung dia berhenti bergerak. Kalau kita sembelih pun, tuan-tuan, darah tak keluar lagi. Dan darah terkumpul di dalam badan lembu. Kita sangat bimbang. Kita makan steak di kedai-kedai kita, daging import, bakar steak kita, potong keluar darah.
Ini pengalaman kita. Keluar darah kalau kita buat cara Islam, tak keluar darah, tuan-tuan. Yang kita sembelih dengan cara Islam, tak keluar darah. Buatlah stik ke apakah, tak keluar darah. Tapi yang banyak kita makan di kedai, tuan-tuan, tak kiralah kedai mana, daging import, yang Batak Pinang, Wagyu, keluar darah. Wagyu ini 1 kilo 1,000 harga dia. Masih keluar darah. Maksudnya penyembelihan Islam paling baik. Dan doktor ini mengatakan, saya syorkan setiap penyembelihan dengan cara Islam. Dia bukan Islam. Sebab dengan cara Islam paling rahmat. Sebab zero sakit. Kita juga, tuan-tuan, kadang-kadang terkena pisau, tak rasa langsung sakit, tiba-tiba keluar darah. Ada seorang pakcik, dia kena tembak di selatan Thailand. Dia kata bila dia kena tembak, dia tak rasa apa-apa. Tiba-tiba darah keluar. Dia kata darah daripada mana? Dia kata dia tak sedar dia kena tembak di kepala, darah keluar, tak sakit langsung. Lepas tu baru sakit. Tetapi dia sudah pingsan, tetapi ditakdirkan dia hidup kembali. Dia tidak mati. Cara Islam, cara yang rahmat, ikut doktor ini. Dan bagaimanakah orang barat ingin kritik cara kita Islam, sedangkan mengikut saintifik, kitalah cara yang paling rahmat. Mari kita lihat, daging kita daging yang bersih. Seluruh bakteria keluar, sedangkan dengan cara barat, dia terkumpul sebab jantung telah berhenti denyutan. Dan oleh sebab itu, bila kita sembelih pun, kalau kita sembelih pun dengan cara stunning ini, darah sudah terkumpul dalam badan. Bila sembelih pun darah tak keluar. Sedangkan syarat kita sembelihlah mesti hayat al-mustaqirrah. Dalam kitab fiqh kita mesti syarat binatang itu ada hayat al-mustaqirrah. Hayat yang kuat, bukan hayat yang kita sembelih itu dah pensan, bukan. Dan bagaimanakah dengan ayam kita? Tuan-tuan, bagaimanakah dengan ayam kita? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makalah daripada apa yang di atas muka bumi yang halal lagi thayyib, lagi baik. Halal thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan, jangan kamu ikut langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya mereka adalah syaitan, adalah musuh kami yang nyata. Allah memberikan rezeki pada kita makan yang halal, yang thayyibah. Sekarang kita tengok ayam kita. Saya lihat di luar negara, ayam mesti melalui proses SOP dia. SOP mesti kalau nak sembelih pun mesti kena stunning dulu. Semua di restoran segera di England, di Amerika, di Eropah mesti melalui proses ini. Kalau kita franchisee kepada franchisor, kita harus lakukan prosedur yang sama. Saya tak tahu di Malaysia macam mana lakukan. Ayam ini digantung, kemudian lalu dengan plate, lalu satu plate yang electricity, voltage yang tinggi. Ayam ini sudah pingsan, kemudian belum mati, tuan-tuan. Kemudian dia celup dalam air. Ayam tak bergerak, disembelih dan dijual di restoran luar negara. Dalam negara saya tak tahu. Di luar negara, ayam yang sembelih pun yang sudah di-stunning, yang sudah tidak ada hayat mustaqirah. Mari kita fikir, tuan-tuan. Kalau kita makan ayam di restoran segera ini, drumstick saya kata tadi, goreng macam mana pun, gigit keluar darah. Bandingkan dengan ayam kita sembelih dengan cara Islam, bersih, tidak ada darah. Dan kita dapat lihat di mana-mana kita tengok restoran ayam drumstick umpamanya sangat banyak darah. Dan tuan-tuan, stunning ataupun dengan electricity ini, apakah dia syar'i? Kata para ulama kita, dia masih boleh makan, tetapi dari segi hikmah telah hilang. Hikmah telah hilang sebab haiwan yang kita sembelih mesti dalam hayat mustaqirah. Tuan-tuan semati, dia gunakan plate, voltage, ayam dilalukan, dia lalu otomatik, dia lalu seperti ini. Dia pusing, ayam kena voltage, selam dalam air, kemudian sembelih. Dan ulama kita kata masih boleh makan, silakanlah. Saya tak ada. Yang kedua, kita import daging. Kemudian kita lihat dalam beberapa ketika lepas, tahun lepas umpamanya, 2 tahun lepas, rupa-rupanya tidak sebenarnya halal. Ada kartel yang tukar daging halal menjadi haram kepada halal. Maksudnya dia import daging, kemudian yang dalam sijilnya adalah halal,
tapi bukan halal. Saya tak tahu. Ini dilaporkan oleh pemerintah kita. Kita makan dan membesarkan keluarga kita dengan makanan yang tidak halal dan thayyibah. Kata daging import haram sejak 40 tahun lepas. 40 tahun lepas. Kita baru tahu apabila didedahkan dalam akhbar. Kita membesar dengan daging ini. Tidak semua, tuan-tuan, tetapi ada sebahagian melalui kartel ini, saya tak tahu kartel mana, didedahkan oleh akhbar kita. Dan itulah syubhah yang kita lalui hari ini. Dan umat Islam tidak dapat menyelesaikan masalah Islam. Kita terpaksa berharap kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah kita, dan kita terperangkap dengan berbagai-bagai perkara yang tak digemari. Yang terakhir, kita ada sintetik, daging sintetik. Ini daging yang dicipta dalam amal. Saya tak pasti apakah bentuknya teknologi ini sampai pada kita. Saya dipahamkan negara kita sudah sampai culture meat ini, yang kita ada MOU. Signing ceremony telah diadakan negara kita. Ini mereka terlibat. Apakah yang berlaku dalam teknologi ini, saya tak pasti. Tuan-tuan lebih faham dari saya. Dan Mufti telah keluarkan pandangannya, fatwa telah dikeluarkan. Saya tidak hurai di sini apakah fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti tentang daging ini. Tuan-tuan rujuklah, sebab Islam sangat menjaga bukan saja halal tapi thayyibah. Yang syubhah harus kita elakkan. Kita pergi ke hotel, tuan-tuan, bulan puasa. Hotel 5 bintang ke atas, dia ada banyak dapur. Ada dapur tempatan, dapur Europe, dapur Western, dan dapur Oriental. Dapur tempatan 100% halal, sebab JAKIM pergi cek, halal. Tapi dapur Western tak boleh masuk. Western tak boleh kita masuk, JAKIM boleh masuk cek, sebab standard dia ada SOP. Kalau buat kek, dia mesti ada ingredient dia, tak boleh lagi. Tetapi bila kita pergi 5 bintang, dia letak satu tempat. Dapur tempatan, dapur Western, dapur Oriental, semua satu tempat. Kita pilih. Kita buka puasa. Kita ajak keluarga kita buka puasa. Dan apakah dia masih halal dan thayyiban, ataupun ada syubhah di situ? Wallahu a'lam. Saya tidak ada pengetahuan, tetapi marilah kita sama-sama renungi. Kemudian di barat, mereka nak attack Islam. Rupa-rupanya orang Yahudi juga sembelih. Dia sebut kosher. Orang Yahudi sembelih sama seperti kita. Kalau dia Yahudi asal, kita boleh makan sembelih dia. Tetapi yang Yahudi bukan tulen, itu dipersoalkan. Tetapi tuan-tuan, yang condemn korban kita ini bukan Islam saja, orang Islam saja. Orang Islam pun condemn. Ada seorang bernama Ulul Albab, Ulu Absar, Abdullah nama dia. Dia kata dia condemn sebab korban zalim. Dia telah lari daripada Islam, tuan-tuan. Dia telah jatuh daripada Islam. Satu daripada hantaran dia kata zalim. Yang kedua dia kata lebih baik sembelih lembu unduk kita bagi untuk belanja berbiaswa kepada pelajar yang lain. Yang atas pun nama dia Saadiah, Said Saadiah. Dia juga mengatakan dia Islam, tetapi dia tak setuju dengan korban sebab menzalimi binatang. Ini adalah suara, dua suara, tapi suara yang lain banyak, tuan-tuan. Termasuk pemimpin kita. Ada pemimpin yang menyatakan saya Islam, saya pergi masjid, tapi saya menentang korban. Subhanallah. Inilah suasana sekarang yang kita hadapi. Sebab mereka terpengaruh dengan dakwah Islam. Sedangkan profesor bukan Islam tadi menunjukkan penyembelihan secara Islam lah paling rahmat. Dalam konteks ini, hikmah korban ialah dalam Islam ialah bersyukur, menyebut nama Allah dan memberi makan orang fakir miskin. Dan Allah ciptakan manusia, tahu manusia memakan daging, makan sayur, makan karbohidrat. Tetapi orang barat menyembelih untuk kapitalis, makanan orang kaya, dan mereka mewah dengan pelanjar, dengan kunjungan orang yang kaya raya. Berbeza antara Islam dengan mereka. Inilah kumpulan-kumpulan yang terpengaruh, tuan-tuan. Mereka mengatakan siapa makan daging, mereka adalah pembunuh. Dan mereka tak tunjuk muka mereka. Kita bimbang takkan ada budak Melayu di sini. Ini berlaku di England. Mereka keluar mengatakan siapa makan daging, dia pembunuh. Sebab dia telah dipengaruhi oleh mereka yang benci ke Islam. Tetapi mereka lupa orang Yahudi juga sembelih yang sama. Orang Yahudi juga kosher. Dan di Belgium, mereka tidak membenarkan sembelihan yang dilakukan oleh Islam dan juga oleh Yahudi.
Sekarang di Belgium menimbulkan persoalan yang besar. Tadi kita lihat Perancis. Perancis tidak membenarkan sama sekali sembelihan Islam. Kemudian kita lihat England membenarkan dengan syarat stunning, kena stunning dulu. Lembu kena pesah dulu baru sembelih, baru boleh makan. Kalau sembelih terus tak boleh. Tetapi ada persatuan Islam yang sedang berbincang dengan autoriti mereka supaya berikan hak kepada kami, sebab jumlah umat Islam di England sekarang sudah 4 juta lebih. Maka hendaklah diberi hak kepada mereka supaya kita sembelih dengan cara kita. Tetapi saya tak pastikan apakah dengan ini dibenarkan secara resmi atau tidak resmi. Tetapi Belgium masih tidak benarkan. Dan kita lihat bila ada kedai halal di barat sentiasa dicerobohi oleh mereka yang benci Islam. Mereka mengetahui bahawa kedai halal ini adalah kedai yang menyembelih dengan cara Islam. Mereka sangat benci kepada Islam sehingga mereka keluar beramai-ramai, tuan-tuan. Mereka mengajak NGO-NGO seluruh dunia supaya bersama mereka untuk mereka tuju kepada Islam, supaya stop sembelih binatang. Mereka tuju pada Islam, tetapi mereka lupa ada orang Yahudi juga melakukan sama. Semakin ramai mereka, tuan-tuan. Kalau ada satu peristiwa, ada pemesyarakat ketua negara, presiden negara, mereka sentiasa ada seperti ini. Mereka keluar secara tiba-tiba. Jangan-jangan dalam keluarga kita ada mereka yang seperti ini. Mereka bernama-nama, berbagai-bagai nama. Cintakan kemanusiaan, alam sekitar, dan sebagainya. Kita bimbang kalau kita ada yang keluar bersama-sama, yang secara tak langsung mereka menentang syariat Islam. Ban live export. Lembu yang hidup diminta supaya tidak diekspor lagi. Dan mereka adakan satu hari, 14 Jun, hari untuk jangan mengekspor binatang keluar. Sebab Islam sangat zalim, membunuh haiwan. Dan itulah mesej mereka. Islamophobia ini, maka mereka bertambah lagi lah larangan mereka terhadap sembelihan haiwan kita. Tetapi orang Yahudi juga melakukan seperti itu. Orang Yahudi juga sembelih, tetapi apakah mereka dikecualikan syarat yang diberikan Islam? Sentiasa mereka diberikan kecualian. Mereka cuba attack Islam, sebenarnya itu sebenarnya. Tetapi kita dengar sekali, saya tak pernah setuju dengan Bill Gates. Tetapi bila dia membela cara korban Islam, kita setuju. Dia kata, "Hunalika milyun haiwan yuqtalu yawmiyan fi mat'am Kentucky, McDonald, Burger King, wa dhalika min ajli at'am al-ghina wa kasbi al-mal al-kathir. Wa inma al-muslimun fil 'aid yadhhun al-at'am lil-fuqara bidun al-muqabil hal bagana maqulana." Dia cakap Arab, tuan-tuan. Ingat dia tak tahu Arab ke? Kalau kita orang Melayu, orang Islam tak tahu bahasa Arab, malu. Apa dia kata? Dia kata sama seperti dia kata tadi. Orang yang buat Burger King, McDonald, Kentucky sembelih binatang untuk orang kaya. Orang Islam sembelih untuk orang miskin. Apakah akal tuan-tuan tidak hilang? Sudah hilang. Tuan-tuan tidak membezakan cara sembelih Islam, cara sembelih Kentucky Fried Chicken ataupun Burger King yang sama-sama membunuh. Bahkan Burger King jutaan setiap hari. Baru kita tahu Burger King 1 juta lembu disembelih setiap hari. Untuk seluruh dunia, termasuk negara kita. Tak usah mati. Kita lihat di barat, manusia berperang dengan haiwan. Ini rodeo di Spanyol. Mereka ada pedang, dia tajam. Lembu ditikam. Kalau lembu tanduk, dia mati. Kalau dia membunuh lembu, dia hero. Dan syarat permainan ialah lembu ganas ini berdepan dengan seorang yang sangat perkasa. Pedang tajam tangannya. Kalau dia dapat tikam terus ke jantung lembu, lembu mati, dia dapat juara. Apakah ini tidak zalim? Kenapa mereka tidak kritik ini? Kenapa kritik cara kita sembelih untuk makanan, ini untuk permainan? Itu pikiran barat, tuan-tuan. Mari kita berfikir. Bagaimana mereka overlook ataupun mereka sengaja tidak lihat ini? Dan saya pernah sampai ke Madrid, tengok permainan rodeo sangat-sangat dahsyat. Mereka tikam. Kalau mereka tak tikam, lembu yang tikam mereka. Saya berharap manusia yang mati. Saya berdoa supaya manusia yang mati. Bila lembu dengan manusia bertepung, saya harap manusia yang mati. Tuan-tuan, di Denmark mereka ada pesta membunuh ikan whale, ikan paus.
Bukan mereka nak makan. Mereka, siapa yang bunuh paling banyak, mereka jadi hero. Diangkat sebagai pahlawan. Kebetulan pula ikan paus ini, setiap bulan Jun, mereka datang ke pantai. Di pantai Denmark. Maka pesta membunuh ikan ini sejak ratusan tahun lepas. Dan daun menjadi merah. Mereka gembira. Dan apakah ini mereka tidak jadikan isu dalam konteks mereka dengan hewan. Ini laut. Laut bertukar menjadi merah, tuan-tuan, di Denmark. Berlaku setiap tahun. Tapi mereka tidak attack kumpulan ini. Mereka attack kita. Kita nak sebelah lembu, mereka attack. Setiap kali, tuan-tuan, kita akan tahu akan wujud pejuang-pejuang haiwan negara kita yang akan bercakap. Barangkali secara tidak langsung, tapi mereka masuk dalam NGO-NGO yang tertentu. 1,400 dolphin di sembelih di Denmark, namanya Faroe Island. Faroe Island ini menjadi pesta untuk melihat pembunuhan ikan berbagai-bagai, dolphin, ikan paus dan sebagainya. Dan apakah mereka tidak ada hati dan perasaan? Di sirkus mereka menggunakan binatang. Mereka tidak pernah persoalkan. Mereka tak persoalkan persoalan sebab dilakukan oleh orang barat. Kalau kita lakukan, mereka akan condemn. Itulah sikap double standard barat terhadap Islam. Sebab mereka sebenarnya bukan binatang saja, mereka ingin attack Islam itu sendiri. Setiap ada ruang mereka attack Islam, mereka ambil peluang untuk attack kita. Pemuda-pemuda depan saya, mari kita semua menjadi peguam bela Islam. Islam dipersalahkan sekarang. Islam diletakkan dalam kandang orang salah. Setiap pemuda depan saya bangkit menjadi peguam bela Islam. Kalau kita tak bela, siapa lagi yang bela? Jangan harap orang tua-tua, tuan-tuan, adik-adik yang masih muda, kita menjadi pembela pada Islam. Sebab apa yang dilakukan oleh barat jauh lebih zalim pada apa yang kita lakukan dalam peristiwa korban kita. Mereka menjadikan binatang sebagai mainan mereka, dikurung, makanannya terhad dan sebagainya. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Dan kita lihat di sini Allah mengatakan tadi, liyashhadu manafahum wa yaskusmallahu fi aymin ma'lumatin ala marzuquhum min baitil am. Itu jawabannya. Supaya Allah berikan ruang pada kita untuk kita sembelih sebagai ibadah dan bersyukur kepada Allah di atas rezeki yang Allah berikan. Dan makanlah rezeki yang Allah berikan itu. Dan sama-sama makanlah dan berilah makan orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang bais, orang yang memerlukan, orang yang susah dan sebagainya. Dan jawapan kita kepada mereka ialah ayat terakhir ini, a'udzu minasyaitonir rajim. Wasakhalakum ma fis samawati wal ardi. Wasakhalakum ma fis samawati wal ardi. Wasakhalakum ma fis samawati wal ardi jami'an. Dan itulah jawapan kita. Dan Allah mempermudahkan seluruh yang ada langit dan bumi seluruhnya untuk kita. Langit dan bumi Allah ciptakan untuk manusia, dan manusia dilantik sebagai khalifah di atas bumi. Binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua manusia yang dipertanggungjawabkan. Dan kita sebelihlah sebahagian daripada tugas kita sebagai khalifah Islam. Tetapi harus hati-hati, setiap tugas dipersoalkan. Apakah kita mengikut syariah atau sebaliknya. Mudah-mudahan itulah yang kita ingin sebut kepada mereka yang menentang korban Islam yang murni. Dan saya minta maaf kalau saya tersalah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.